Semoga selamat datang ke SRTV. So, aku akan terus membawa anda ke video full time untuk perlawanan ni. Seperti anda tahu, biasa aku akan buat dua lah. Satu adalah ulasan awal dan seterusnya, di mana itu ulasan awal aku akan berbincang mengenai perasaan aku, reaction aku untuk perlawanan tu, dan seterusnya disusuli dengan video full time di mana aku akan berbincang mengenai strategi ataupun formation yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Tapi video ni aku akan rangkulkan semua, so ianya mungkin akan menjadi panjang. Jadi sediakan kopi anda. Kalau anda tidak mau melihat video ni, hanya mau mendengar, anda boleh menggunakan earphone anda. Lebih kurang macam tu. So it's been a long last week for me. So this week is going to be another long week for me. So that's why kenapa aku tidak dapat mengeluarkan banyak video untuk untuk minggu lepas dan juga minggu akan datang. So aku minta maaf untuk semua tu bagi anda yang menantikan perkongsian SRTV, dan aku sekali lagi memohon maaf atas kekurangan untuk 2 minggu ni lah. Jadi guys, seperti mana kita tahu, perlawanan ini berakhir dengan 0-0 di mana aku sendiri menganggarkan kita akan memenangi perlawanan ini. Sebanyak aku sendiri menganggar 3 gol berbalas 1. Anda mempunyai prediction anda sendiri. In fact, daripada video yang perkongsian yang aku buat di bahagian post SRTB, memang ramai percentage menganggarkan kita akan memenangi perlawanan ini. Tapi unfortunately, walaupun beraksi di Sindom Likas, kita tidak berjaya memanfaatkan peluang tersebut. Dan satu lagi kena akui jugalah, kebangkitan the new Kelantan ni, the real Warriors ni, memang orang cukup menarik untuk aku saksikan, tapi cukup merisaukan untuk Sabah FC dan juga tim-tim yang lain, kerana ada bilang orang kuasa baru lagi di saingan Liga Super ni. Kita sendiri menyaksikan kebangkitan Negeri Sembilan yang mungkin akan menjadi kuasa baru, dan sekarang ni kita menyaksikan lagi Kelantan yang kemungkinan besar akan menjadi kuasa baru kedua di saingan Liga Super ni. So bagi aku, kerisauan untuk aku, tapi ia membuatkan saingan Liga Super ni lebih menarik lah. So okay guys, seperti mana kita tahu, apa yang telah dikeluarkan oleh beberapa news di Google ni, memang kita tidak berjaya menurunkan dua pemain utama kita, pemain harapan kita yang menggerakkan di bahagian tengah Sabah FC ni, iaitu Stu dan juga Sifu, akibat kecederaan yang telah mereka lalui, menyebabkan rombakan formation dan juga peletakan permain telah dilakukan oleh JP, yang bagi aku sedikit memberi, bukan sedikit banyak memberi efek untuk pergerakan Sabah FC. So ini adalah formation yang again ini adalah pemerhatian aku sahaja, mungkin aku salah, tapi hasil daripada pemerhatian aku di sepanjang 90 minit perlawanan ni, begini adalah formation yang aku perhatikan, di mana kita kembali menggunakan all formation kita 3-4-3 pada perlawanan ni, di mana Gaby, Dominic dan Rawison telah menjadi sekali lagi menjadi 3 harapan utama kita untuk mempertahankan kubu Sabah FC, dan satu dimasukkan di sini ialah Ardinesh selaku left wing back kita, di mana Daniel Ting digunakan as a double pivot bergandingan dengan Gary, dan selainnya seperti Ingham, Darren Lock, Tierney dan juga Jaffrey berada di position asal mereka lah. Jadi untuk sepanjang perlawanan ni, bukannya ianya tidak bagi aku macam nampak okey, perlawanan ni, formation ni bagus, kita berjaya juga mendominasi, berjaya juga memutuskan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Kelantan. Tapi unfortunately, di sepanjang perlawanan ni aku juga memerhatikan formation yang dilakukan oleh Kelantan ni pun hampir menyerupai formation yang dilakukan oleh Sabah FC, membuatkan apa yang kita saksikan, corak permainan, corak bertahan, corak menyerang, corak build up kedua pasukan ni hampir serupa daripada aku perhatikan di sini. Cuma unfortunately untuk Sabah FC, di mana semua orang tahu, even pandit sendiri pun mengatakan Sabah FC ni terkenal dengan ball position, dan itulah yang kita saksikan juga pada perlawanan ni. Unfortunately, Kelantan lebih banyak memegang bola pada perlawanan ni lah. Margin percentage tidak cukup besar. Contohnya kalau Kelantan di dalam berapa? 55, Sabah dalam 45, macam tu. Same goes to the second half pun kita nampak benda yang sama. Kelantan lebih mendominasi beberapa persen pegangan bola berbanding Sabah FC. Tapi kalau kita tengok dari segi serangan yang dilakukan oleh kedua pasukan ni, Sabah mempunyai chances ataupun jumlah shot yang cukup bagus jika dibandingkan dengan Kelantan, di mana Kelantan telah membuat sebanyak 3 shot, Sabah 5. Kalau off target pula, Sabah 4, Kelantan 2. On target, satu sama.
Tapi yang kita memandang sini adalah dari segi offside, di mana 6 offside telah dilakukan oleh Sabah FC jika dibandingkan dengan Kelantan mereka hanya melakukan 6. Ini terjadi kerana kita sudah start melakukan beberapa long ball lah pada perlawanan itu yang cuba untuk melepaskan dengan menggunakan kelajuan pemain Sabah FC lah. Okey. Aku akui kelebihan front three untuk Sabah FC ni di mana mempunyai kelajuan yang cukup bagus pada perlawanan ni. Unfortunately, pertahanan Kelantan juga mempunyai pemain yang cukup laju untuk menidakkan larian-larian yang dilakukan oleh pemain kita. Dikenakan lagi barisan mereka cukup disiplin lah. Barisan pertahanan Kelantan cukup disiplin untuk memastikan larian-larian dan long ball yang dilakukan oleh Sabah FC tu berjaya mereka lakukan perangkap offside. So agak rugi untuk perlawanan ni kerana kita mempunyai chances yang cukup bagus untuk melakukan beberapa gol yang boleh kita lakukan kalau juga kita punya pemain yang berada di bahagian hadapan tu lebih memerhatikan offside line yang dilakukan oleh pemain-pemain Kelantan. Dan aku perhatikan juga beberapa opportunity yang dimiliki oleh beberapa pemain yang membuat hantaran ke depan yang memberikan ruang untuk play-play kita lari agak teragak-agak dan agak lambat untuk melepaskan bola tersebut, membuatkan pemain kita dalam masa tu macam sudah terlampau ke hadapan dan defensive line Kelantan pun sudah mengagak dan juga memerhatikan apa yang bakal dilakukan dan mereka membuat one step forward lah bagi memastikan pemain Sabah berada di kedudukan offside. So ini bagi macam aku katakan sekali lagi, defender Kelantan memang cukup disiplin untuk memastikan defensive line mereka berada dalam kedudukan yang bagus untuk memastikan pemain Sabah FC offside. Sabah FC pula boleh mengeksploitasikan tactical defensive line yang dilakukan oleh Kelantan tersebut, di mana sekali lagi kita berjaya melepaskan 6 kali, lebih kurang 5 ke 6 kali lah defensif Kelantan, tapi unfortunately sekali lagi timing larian yang kurang tepat dan juga hantaran atau lorongan yang kurang tepat dan juga timing hantaran yang tidak begitu baguslah diberikan oleh pemain Sabah FC yang menyebabkan chances yang kita miliki itu tidak berjaya dilunaskan. Percubaan-percubaan lain seperti mana kita saksikan adalah seperti apa yang dimiliki oleh Gaby. Ada beberapa header yang dilakukan oleh beliau. Bagi aku itu adalah true opportunity yang dimiliki oleh Sabah FC dan kita pun memang dependable dengan tactical ni dengan menggunakan kelebihan ketinggian Gaby itu, tapi unfortunately malam ni Gaby tidak berjaya untuk meletakkan bola tersebut tepat ke gawang Kelantan lah. So banyak percubaan kita lakukan, banyak cara kita lakukan untuk membuat gerakan pada perlawanan ni, tapi sekali lagi unfortunately ianya tidak dapat menyebelahi kita lah. Lepas tu dengan kemasukan Farhan sekali lagi dan juga Muyajiq ni sekali lagi ianya Kumaran pun ada juga dimasukkan. Ianya memberi satu lagi dinamik dan juga kelebihan yang berbeza untuk bahagian serangan Sabah FC. Seperti aku katakan, Farhan ni dia punya vision dia memang cukup bagus. So one of the chances yang telah beliau berikan dan juga larian yang cukup bagus beliau lakukan. Walau macam mana pun hantaran ke hadapan yang dilakukan oleh Farhan tersebut kepada Hazard berjaya Hazard jaringkan gol, tapi unfortunately sekali lagi ianya dikira offside juga pada perlawanan tersebut. So Farhan adalah merupakan player yang impact player lah pada perlawanan ni dan dia telah membuktikan lagi pada perlawanan tersebut. Sebelum dia telah membuktikan kemampuan beliau, pada perlawanan ni pun dia sekali lagi telah membuktikan kemampuan dia selaku impact player lah untuk Sabah FC. Dan ini anggaran aku lah, sekiranya beliau mungkin diturunkan as a starting 11 ataupun lebih awal dimasukkan, kemungkinan besar kita boleh memecahkan kebuntuan gol tersebut. Aku yakin Farhan boleh melakukan sedemikian sekiranya dimasukkan lebih awal kerana dia mempunyai banyak masa untuk melakukan sesuatu. Unfortunately, dia dimasukkan agak lewat dalam minit ke 60 lebih macam tu. So ada beberapa minit saya bagi perlawanan. Jadi peluang yang dia miliki untuk melakukan sesuatu tu agak terhad lah. Itu yang aku perhatikan di sini. So untuk itu bagian hadapan lah. Anyway, Tierney, Darren Lock, Jaffrey pada perlawanan ni bagi aku memang cukup bagus juga. Kita macam aku merasakan
slowly sudahlah build up chemistry antara tiga mereka ni. Tapi unfortunately sekali lagi aku memuji pertahanan Kelantan yang seolah-olah tahu apa yang percaturan yang dilakukan oleh JP untuk menggerakkan bahagian hadapan Sabah FC ni berjaya mereka patahkan, lebih kurang macam itulah. So untuk bahagian pertahanan Sabah FC pula, aku mulakan dulu dengan Ardinesh dan juga Ingham ni. This is part yang aku rasa agak kecewa sedikit kerana kedua individu ni gagal untuk menggerakkan bahagian wing kiri dan kanan Sabah FC. Ardinesh agak sunyi pada separuh masa pertama. Dia nampaknya lebih bertahan jika dibandingkan dengan Ingham. Ingham lebih banyak maju ke hadapan untuk membantu bahagian serangan. Ardinesh bagi aku cuma tampil pada separuh masa kedua. Itu pun dalam minit ke-50 dan towards the end lah baru aku nampak dia start membantu bahagian serangan. Ini aku tidak pasti, tapi mungkin aku menganggarkan again minit permainan yang kurang bagi Ardinesh. So dia memerlukan momentum tersebut untuk memberikan keyakinan kepada beliau untuk membantu serangan bahagian atas Sabah FC. Unfortunately momentum dan juga keyakinan tu agak kelewat ditemui oleh beliau lah. Bagi Ingham, seperti biasa dia memberikan apa yang tugasan dia telah melunaskan tugasan yang diberikan kepada beliau pada peluang ni. Unfortunately aku cuma agak kecewa dengan dia punya first touch. Dua peluang terbaik yang dimiliki oleh Ingham, tapi first touch dia memang cukup out lah. Okay, bola apabila dia menahan bola melantun jauh. Membuatkan player Kelantan, goalkeeper Kelantan dapat rapat lebih awal untuk either menangkap atau memintas bola tersebut. Lepas tu crossing yang dilakukan oleh Ingham ni juga memang out lah guys. Aku dah tahulah apa masalah dia perlawanan ni. Memang cukup again attacking minded, defensive minded, memang dia cukup bagus. Tapi bila sudah dia sampai di bahagian area kotak D pasukan lawan tu, dia seolah-olah macam tak tahu apa yang perlu dilakukan. Sama ada aku perlu buat hantaran, aku perlu buat passingan dan buat larian, lebih kurang macam tu. Dia selalu macam sudah kau serang itu, lepas tu dia akan slowkan serangan tersebut, membuatkan player-player Kelantan berjaya kembali ke mempertahankan kotak D mereka. So ini antara benda yang memang aku macam what are you doing? Macam begini, kami menaruh harapan sama kau, kami memberi keyakinan sama kau memakai jersey Sabah FC. Buktikan kepada kami yang kau ni layak bersama Sabah FC. Buktikan kau ni layak digelar player import. Tapi unfortunately malam tu dia tidak memberikan apa yang sepatutnya lah, especially bila membantu bahagian serangan Sabah FC. So gandingan yang tidak boleh dielakkan di mana Daniel Ting terpaksa diletakkan as a double pivot bersama Gary. Bagi aku ini adalah benda yang bagus juga. Cuma dia tidak se-dirty as what Gary punya gameplay, Pelicanus punya gameplay. Tapi Daniel Ting masih menjalankan tanggungjawab tersebut as a defensive midfield lah pada perlawanan ni. Aku agak macam kurang yakin juga sebenarnya apabila aku melihat dia bergandingan dengan Gary. Tapi again, dia berjaya melakukan benda-benda tersebut. Tapi unfortunately dengan meletakkan Daniel Ting di bahagian defensive midfield dan juga double pivot ni membuatkan bahagian yang berada di Ardinesh tu tidak seperti mana sewaktu sekiranya Daniel Ting berada di posisi tersebut. Aku yakin kalau Daniel Ting berada di position tersebut, akan ada gerakan-gerakan yang cukup bagus boleh dilakukan di bahagian kiri Sabah FC ni. Mungkin gandingan Daniel Ting dan juga Jeffrey ataupun Tierney boleh dilakukan di situ lah. Tapi unfortunately, oleh kerana kita tidak memiliki Sifu dan juga Stu, so aku rasa JP tidak mempunyai pilihan lain, terpaksa menggunakan pengalaman dan kemampuan Daniel Ting untuk bertahan di bahagian double pivot Sabah FC bersama Gary ni lah. Dan double pivot Sabah FC ni juga memang cukup bagus. Even Gary, for me Gary, okay, man of the match perlawanan ni Rawlinson, aku tiada masalah untuk tu. Aku merasakan dia cukup layak untuk memiliki man of the match. Tapi kalau kamu tanya aku personally, aku lebih mengatakan Gary lebih layak untuk mendapatkan man of the match kerana contribution dia pada perlawanan ni bagi mengelakkan gerakan yang mungkin boleh memboloskan Sabah FC dan juga mengagak gerakan yang dilakukan oleh Kelantan pada perlawanan tersebut. So again, another good job untuk Gary bagi perlawanan ini dengan tanggungjawab beliau tu. Bagi aku dia melunaskan tanggungjawab tu dengan jayanya lah. In fact dia main full time kalau aku nak silap
So ini adalah benda baru untuk Gary lah. Biasanya dia tidak akan bermain lama, menunjukkan kebergantungan kita untuk melihat Gary membantu bahagian pertahanan Sabah FC ni. Tapi jika kita macam aku katakanlah, Kelantan pun mempunyai gameplay yang sama. Aku suka Habib Harun ni. Kalau aku silap dia bersama Terengganu dulu kan. So time tu pun memang aku sudah rate dia ni as a good defensive midfield. The team play dia pun memang cukup bagus. So seperti mana Gary, Daniel Ting, begitulah juga Habib Harun sewaktu dalam perlawanan ni, di mana beliau sendiri pun menggalas tanggungjawab tersebut dengan cemerlang, membuatkan bola tu macam gitulah. Sabah serang, Habib Harun potong. Lepas tu Kelantan serang, Gary Daniel potong. Dia macam begitu-gitu setiap perlawanan tu. So untuk pertahanan Sabah FC, Gaby, Dominic dan Wissam, good job daripada mereka. Good job juga untuk Damian Lim membuat save yang cukup-cukup cemerlang pada perlawanan tersebut. Bagi memastikan Sabah kekal antara tim yang terbaik sekarang ini dari segi bolos. So membuktikan di sini target Sabah FC untuk musim ni memperkukuhkan bahagian pertahanan macam so far terbukti bagus. Itu so far terbukti bagus. Kerana mereka banyak percubaan juga yang dimiliki oleh Kelantan, tapi mereka berjaya menidakkan peluang-peluang tersebut. So ini yang bagi aku benda yang aku banggalah untuk perlawanan ni. Pasal again, walaupun aku merasakan perlawanan ni kita boleh memenangi, aku tidak menjangkakan pun Kelantan boleh mendominasi perlawanan ni, tapi dengan kejutan yang diberikan oleh Kelantan terhadap Sabah FC ni, walau macam mana pun Gaby, Dominic Rawison dan juga Mian kekal konsisten, kekal tenang mengawal keadaan perlawanan ni. So tahniah untuk mereka lah. So basically dari segi perlawanan ni, ianya cukup bagus untuk Sabah FC seperti mana yang aku harapkan, tapi ianya tidak menarik untuk diperhatikan. Bilang orang is a pain in the ass lah. Lebih kurang macam tu. Aku dah tahu kalau aku pelutut ayat tu. Is a pain in the ass lah, lebih kurang begitu. Aku menyaksikan perlawanan ni. Macam kau tahu Sabah menyerang, kau tahu Sabah ada opportunity, kau tahu gol boleh dilakukan, tapi dalam masa yang sama kau tahu offside. Itulah yang aku macam merasa perlawanan ni. Aduh. The only thing yang betul-betul menggegarkan aku adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Gaby. Itu saja. Yang lain tu macam aku nampak larian tu tapi macam alah offside lah ni. Lebih kurang macam soal ni memang offside lah. Jadi itulah dia guys, 17 minit lah. Setakat ni 17 minit sudah aku bercakap ni. Jadi itu adalah perkongsian yang aku boleh lakukan untuk perlawanan ni. Walaupun aku katakan tadi perlawanan ni cukup bagus tapi tidak menarik. Ramai anda mengatakan bosan memperhatikan perlawanan ni. Aku tidak salahkan anda kerana aku pun boleh mengatakan berada di dalam situasi tersebut. So, first of all, good job untuk Kelantan. Anda telah menjadi salah satu tim yang perlu diperhatikan untuk saingan Liga Super 2025-2026 ni. Aku mengharapkan ianya boleh kekal diteruskan lah. Okay, agar macam ianya menjadi lebih meriah daripada kita memerhatikan 5 tim saja yang sering ataupun 3 tim saja yang berada di atas. Sekarang kita boleh melihat tim-tim lain pun boleh mempunyai peluang tersebut. Untuk Sabah FC, kita faham kekurangan ni, di mana sekali lagi dengan ketiadaan Sifu dan juga Stu ni, bahagian tengah kita agak lemah dalam merencanakan link dan juga pergerakan-pergerakan menyerang. Itu yang kita kurang sekarang. Karena Daniel Ting dan juga Gary, mereka bertahan. Itu saja. On creating chances apa semua bukan milik mereka. So that's why kenapa keberadaan Sifu dan juga Stu cukup penting, tapi unfortunately mereka tidak berjaya diturunkan. Dan ini adalah bila orang kita punya sandaran kita ataupun secret weapon kita tidak ada di atas padang pada perlawanan ini. So seri bukan yang aku inginkan, tapi kita tidak dibolosi. So bagi aku good job untuk Sabah FC. Teruskan corak permainan ni, di mana basically mentality kita tidak koyak lah. Mentality pemain Sabah tidak koyak. Gagal menjaringkan gol di Likas, cuba menjaringkan gol, tapi again aku cakap mentality mereka tidak koyak. Mereka terus cuba dan cuba. Unfortunately bila orang sekali lagi nasib tidak menyebelahi kita pada perlawanan ni lah. So okay guys, itu adalah perkongsian aku untuk video selepas perlawanan ni. So sebenarnya aku katakan ini adalah pendapat aku saja, bukan aku cakap semua ni benar, dan aku tidak mengatakan anda perlu bersetuju dengan pendapat aku. So aku ingin mendengar pula pendapat anda mengenai perlawanan ini. Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.